Jadi bukan kita jajah, bukan kita paksa mereka jadi Islam, tetapi tok nenek mereka telah memeluk Islam dengan kerelaan mereka sendiri. Saya bukan sedih ni, saya sakit hukum. Okay. Dan dari segi sejarahnya tuan-tuan, pada akhir kurun ke-19, bapak yang ni, kepala bapak yang di dunia, Arab sebut Herzl. Saya tak tahu lah orang sebut apa kan? Telah mencetuskan Zionisme, pahaman Zionis, tetapi dalam bentuk pemahaman yang baru. Zionis memang telah wujud dalam pemahaman orang Yahudi, tapi bukan seperti mana dipahami oleh Herzl. Sebab itu orang Yahudi sendiri pada peringkat awal mereka juga menolak. Antara mereka yang barangkali kita boleh baca ialah saintis dunia bernama Einstein. Dia juga seorang Yahudi. Dia juga tidak menerima konsep Zionis yang dibawa oleh Herzl. Katanya maka mencetuskan Zionisme. Zionis dalam pahaman orang Yahudi ialah merujuk kepada tempat suci Tuhan. Sebab orang Yahudi mereka beranggapan Tuhan ini dia bersifat macam dengan makhluk, dan Tuhan telah memilih dalam banyak-banyak tempat di muka bumi. Tuhan telah memilih Baitul Maqdis sebagai tempat kediaman, ataupun di Bukit Zion. Di Bukit Zion di Baitul Maqdis. Jadi itu latar belakang dari sebalik akidah Yahudi. Mereka bagi tempat suci sebab bagi mereka ini tempat Tuhan mereka wujud di situ, tempat yang mereka pilih di situ. Tetapi bila datang kepada Herzl, dia bawa pemahaman bahawa kita kena balik kepada tempat Tuhan kita. Ada banyak faktor, barangkali dengan sebab faktor penindasan daripada penindasan yang diberikan kepada orang Yahudi pada ketika itu, zaman dia. Kan, zaman dia ni orang Yahudi memang bertebaran ke seluruh dunia dan ditindas di muara dunia. Menyebabkan dia menyeru supaya kita balik kepada bumi tok nenek kita. Bila? Puja benda lama. Zaman tok nenek dia terkeluar bahasa benda saya. Kerajaan Israel memang pernah wujud di bumi Palestin. Bila? Zaman Nabi Allah Daud alaihissalam. Zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Bila? Lebih kurang kurun ke-11, kurun ke-11 sebelum Masihi. Kurun ke-11 sebelum Masihi. Itu zaman pemerintahan Nabi Allah Daud alaihissalam membentuk kerajaan Israel. Disambung dengan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Selepas itu mula berpecah kerajaan Israel, pecah jadi beberapa pokok, akhirnya jatuh kepada Rom. Bila ni? Kurun ke 10, 11 Masihi. Sebelum Masihi. Dia bila kata, tok nenek kita dulu duduk situ, lalu kita kena balik. Yang ni kata ulama di antara akil yang sangat pelik. Pelik. Sebab kalau masing-masing mendakwa kita kena balik kepada tempat tok nenek kita, kacau. Cuba tuan-tuan bayangkan, orang Kristian pun dia kata, Palestin itu bagaimana tempat tok nenek kami juga. Nabi Isa datang dari situ juga. Mari kita semua balik ke Palestin juga. Mampu semua orang Kristian nak balik ke Baitul Maqdis. Orang Islam kata, itu tempat tok nenek kami juga. Tempat Nabi Isra' Mi'raj. Kan? Tempat Nabi Isra' Mi'raj. Tempat mulia kami kena balik tempat itu juga. Semua kami nak tahu nak tak. Jadi tidak ada agama yang sepelik itu. Jadi ini satu pahaman yang baru yang dicetuskan oleh siapa nama tadi? Herzl. Saya tak pernah ingat nama dia. Baca orang lain tak ingat. Payah tu. Baik. Kemudian tuan-tuan, maka sejak daripada itu, dengan sebab penindasan berlaku pada ketika itu, penindasan yang dilakukan oleh orang lain kepada Yahudi pada ketika itu,
Maka berlakulah pengejaran Yahudi ke bumi Palestin secara beramai-ramai pada tahun 1880 dengan mendapat sokongan daripada British. Dan pada 1948 maka terkuburlah kerajaan Yahudi Palestin hasil deklarasi pemisahan Palestin oleh PBB yang dicadangkan dan dicanangkan oleh Amerika Syarikat. Baik, dan itu nanti barangkali saudara Rahman yang bisa tanya. Baik, kemudian saya nak merujuk kepada fokus saya pada sini, kedudukan Palestin dalam Islam. Saya sebut di awal tadi bahawa Palestin merupakan tempat termulia dalam Islam, antara tempat termulia dalam Islam. Kenapa disebut dalam banyak riwayat? Kalau kita memegang kitab tafsir yang menyentuh ayat-ayat berkaitan dengan Baitul Maqdis dan Syam, kerana Syam itu merupakan tempat kelahiran para anbiya, bahkan tempat dakwah para anbiya, bahkan tempat bersemayamnya jasad para anbiya sampailah ke hari kiamat. Kita berjalan di celah-celah tu barangkali ada tubuh Nabi bawah. Dan dengan sebab itu Isra Mi'raj pun lalu ke situ dulu. Nabi berjumpa dengan para anbiya yang ada di mana? Di Baitul Maqdis, di Masjid Aqsa. Nabi bersembahyang dengan para anbiya alaihissalam pada malam itu, memberi satu mesej bahawa di situ merupakan tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita kata, bukan Nabi kata, tapi itulah yang disebut, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Sehingga kan diriwayatkan bahawa tak kala mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Bila wafat baginda, para sahabat berbeza pendapat. Sebahagian sahabat bertengkar kuat. Dia kata nak bawa Nabi balik ke Baitul Maqdis, nak simpan di sana. Kerana bagi pahaman mereka, Baitul Maqdis merupakan perkuburan para nabi. Nak bawa Nabi balik ke sana. Tetapi sebagian yang lain kata tak perlu, sebab dia ada dengar Nabi bersabda para nabi akan dikebumikan di tempat mana dia meninggal. Di mana dia mati, dia wafat, di situlah dia akan disemadikan. Maka dengan sebab itu jumhur para sahabat mengambil pendekatan menyimpan jenazah Rasulullah SAW di bilik kematian itu di bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita semua tahu bahawa Masjid Al-Aqsa merupakan masjid ketiga paling mulia dalam Islam. Selepas Masjidil Haram, selepas Masjid Nabawi, maka Masjid Al-Aqsa merupakan masjid yang mulia dalam Islam kerana dia ada kaitan yang sangat erat dengan Nabi-Nabi yang terdahulu. Sebab itu tuan-tuan, ini masalah kita panggil tabaruk. Kita mengambil keberkatan. Kenapa Baitul Maqdis itu mulia? Sebab dia merupakan tempat para anbiya duduk, berjalan, berdakwah, hidup, makan minum di situ. Dia jadi mulia. Kenapa tanah yang sama juga, tuan-tuan? Kerana tanah itu ada jasad tubuh para nabi yang dikasih oleh Allah. Kan? Tanah sama oleh tanah kita. Dia apa ada semua? Kan dalam badan masih sama juga. Tak kira apa mulia di situ kan? Sebab di situ terdapat orang-orang insan-insan juga yang disayangi oleh Allah Taala. Maka tempat itu dirahmati dan diberkati oleh Allah. Ini kita kena faham. Dan Masjid Aqsa juga merupakan kiblat pertama bagi orang Islam. Tak kala mana Rasulullah dan para sahabat berhijrah ke Madinah. Dulu di Mekah menghadap Kaabah. Tapi bila ke Madinah, Allah Ta'ala suruh menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Selama lebih kurang 16 ataupun 17 bulan kata ulama, khilaf itu. Selepas itu barulah berpaling balik ke Kaabah. Dan kita boleh tengok kisah sejarah sampailah ke hari ini. Terdapat satu masjid di Madinah namanya Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Kerana pada ketika itu, pada ketika sembahyang itu, Allah memerintahkan supaya Nabi memindahkan arah kiblat ke arah Kaabah Al-Musharraf. Kemudian saya sebut tadi bumi kelahiran tempat dakwah para nabi.
serta tempat persembahyan jasad mereka yang mulia. Maka antara mereka ialah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Lut, Sulaiman, Dawud, Saleh, Zakaria, Yahya dan Isa alaihimussalatu wassalam. Dan Palestin juga merupakan bumi yang diberkati dalam beberapa nas Al-Quran yang akan saya sebut di bawah nanti. Dan kita semua tahu bahawa Palestin atau Baitul Maqdis merupakan tempat Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Palestin di dalam Al-Quran. Saya semak-semak ada lebih kurang 12 tempat yang disebut dengan terang dengan makna yang jelas bahawa menyebut kedudukan Baitul Maqdis ataupun Palestin secara umumnya. Di antaranya ialah ayat yang adik kita Hanan baca tadi, ayat surah Al-Isra pada ayat yang pertama yang Tuhan sebut, yang menceritakan kepada kita tentang peristiwa Isra, iaitulah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari daripada Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa yang Tuhan sebut dirakamkan dalam Al-Quran dengan firman-Nya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kita tengok pada ayat alladzi barakna haulah, yang kami berkati sekelilingnya. Kita kata bukan para ulama sebut bumi itu bumi tapi disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke Masjidil Aqsa di Palestin. Ada orang kata pada ketika itu Masjidil Aqsa tidak ada. Ketika peristiwa Isra itu Masjidil Aqsa tak ada, memang tak ada apa. Pada ketika itu Masjidil Aqsa telah ditimbun, diruntuhkan oleh orang Yahudi. Maknanya tinggal bangkai, tinggal rangka saja, kerangka. Siapa yang mula bina balik Masjidil Aqsa? Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu. Bila dia buka Palestin, dia yang bina balik Masjidil Aqsa. Tapi itu kenapa Tuhan sebut di sini? Sebab sejarahnya ialah Masjidil Aqsa bukan bermula di situ, tapi telah wujud ratus tahun sejak zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Diruntuhkan oleh orang Yahudi. Siapa yang runtuh? Orang Yahudi yang runtuh. Baik. Dan Tuhan sebut alladzi barakna haulah, yang kami berkati sekelilingnya. Kata Ibnu Abbas, dalam tafsir Ibnu Abbas, maksud yang kami berkati sekelilingnya ialah kerana di situ terdapat tempat kelahiran para nabi, tempat kuburan para nabi dan tempat dakwah para nabi, sehingga akan para malaikat datang untuk melabuhkan sayap mereka, memberi naungan kepada bumi Masjidil Aqsa. Baik. Kemudian antara ayat yang lain kita boleh tengok dalam surah Al-Anbiya ayat 71, wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin. Ini cerita tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Lut alaihissalam. Tak kala mana dia cuba nak ditangkap oleh pada ketika itu, kalau tak salah hemat saya, Nabi Allah Ibrahim pernah ke Mesir, tapi diganggu. Akhirnya bila balik, perintah oleh Allah untuk menuju ke Palestin. Wa najjaynahu wa lutan lil ardi allati barakna fiha lil alamin. Kami limpahkan berkat pada dia. Itu kata Ibn Abbas, maksud tempat yang kami